membantu pemandu. Tahun 1995 saya bertukar karier menjadi pemandu train komuter. 2009 saya jadi eksekutif pemasaran di SBU Antara Bandar. 2010 hingga sekarang saya adalah kurator Museum KTB. Jadi kurator Museum KTB, saya boleh cerita sikit pasal stesen Kuala Lumpur ni. Ini yang kita tengok bukanlah stesen yang pertama. Stesen yang pertama dibina tujuannya untuk melancarkan pergerakan train. Sebab satu-satu landasan, kalau tak ada stesen, dia tak boleh bergerak. Kereta api perlukan stesen. Sebab stesen ni dia membenarkan kereta api bergerak untuk melepasi stesennya. Jadi stesen tu sekadar dalam tahun 1886 tu sekadar pondok berstruktur kayu, berdinding atap tumpah. Okey, inisiatif untuk membina stesen ni, dia sebenarnya membina landasan. Diilhamkan oleh Frank Swettenham yang memikirkan betapa perlunya pengangkutan pada tahun 1880-an itu, dengan sebab tak ada pengangkutan darat masa itu. Yang ada orang gunakan cuma kereta api. Jadi di Kuala Lumpur ni masa tu banyak biji timah antaranya lah. Dan hasil bumi yang lain pun banyak. Jadi perlu untuk dibawa ke luar negeri melalui pelabuhan yang telah dipilih di Bukit Kuda sebelum Kelang sana tu. Jadi pelabuhan dah ada. Pengangkutan aja nak bawa dari Kuala Lumpur ni tak ada. Jadi dia mencadangkan kepada kerajaan British untuk dibuatkan landasan. Jadi landasan dibuat dari Bukit Kuda ke Kuala Lumpur. Jadi stesen tu perlu untuk melancarkan pergerakan train dibuat sekali. Okey. Itu masih sementara. Stesen kekal dibuat pada 1892. 1892 dia ada 2 landasan di dalamnya. Bangunan stesen, dinding, bumbung biasalah. Jadi itu di bawah kereta api kerajaan Selangor. Dia masih belum bergabung dengan kereta api negeri-negeri Selat. Kereta api negeri-negeri bersekutu. Okey, tahun 1901 bila ditubuhkan kereta api negeri-negeri bersekutu mengambil alih semua kereta api negeri-negeri ni, terutamanya negeri-negeri bersekutu. Jadi tertubuhlah kereta api negeri-negeri bersekutu dan mereka melihat satu stesen yang perlu memenuhi keselesaan penumpang didirikan menggantikan stesen yang lama. Stesen yang lama tu yang batu dengan 2 landasan tu berada di sekarang ni daya bumi, belah utara daya bumi. Jadi dicadangkan untuk buat di lokasi sekarang ni tahun 1903. 1907 mula dibina sehingga 1911 siapnya. Pada Ogos baru digunakan. Jadi stesen ini terbagi kepada 2 bahagian. Satu bahagian yang mengandungi landasan dan platform. Yang mana landasan dan platform tu 3 platform, 4 landasan. Okey, jadi 2 landasan diselangkan oleh 1 platform di tengah-tengah dan 2 platform di sebelah kiri dan kanan. Bumbung menggunakan kerangka besi. Jadi sebab dia sekadar dinding dan bumbung saja. Sebahagian lagi itu adalah bangunan stesen. Bangunan stesen dia ada pejabat pengurus stesen, dia ada kaunter tiket, dia ada pejabat bungkusan. Itu adalah ciri asas atau sifat asas sesebuah stesen. Sama ada kecil atau besar, dia akan ada pejabat pengurus stesen, kaunter tiket dan pejabat bungkusan. Ini untuk menguruskan kargo ataupun mailbag masa itu. Surat kita dulu dibawa oleh kereta api. Sekarang ni dah ada pos. Jadi berbezanya ini dari stesen yang lain, dia ada hotel. 2 tingkat di atas ni adalah hotel. Bawah ni adalah untuk operasi train, yang mana ada pejabat pengurus stesen untuk mengawal kaki tangan. 2 tingkat di atas itu adalah hotel, keseluruhannya adalah kayu. Apa yang kita tengok batu ni adalah bawah.
di bawah meja batu. Atas tu kalau kita masuk hotel tu, dari tangga je kita dah dapat kayu, tangga kayu sampai ke atas. Kan ada lantai kayu ni. Kalau kita keluar ni, kita tengok ke atas, kita nampak gelegar kayu. Jadi memang kayu. 2 tingkat ke atas hotel tu adalah kayu. Jadi tak ada perubahan, maknanya sehingga lepas perang bila ada kecacatan pada menara lah. Jadi menara itu dibaiki sebab perang. Kemudian penambahan juga dilakukan sebab perang untuk buat bangunan tambahan. Ditambah bangunan hujung selatan dan hujung utara. Dan bahagian di mana kita berada sekarang ni pun adalah bangunan tambahan. Plan asal adalah yang di sana tu, 2 bangunan. Jadi fungsi bangunan ni atau fungsi stesen ialah pengangkutan penumpang. Tadi stesen yang kedua tadi dia menyediakan kemudahan untuk penumpang saja. Dia tak ada kesengsaan. Macam ini ada hotel untuk berikan peluang buat tidur. Kalau dulu orang menggunakan stesen ni, dia boleh buat perjalanan terus. Dia sampai dari Singapura sampai ke Kuala Lumpur, dia nak ke Padang Besar. Dia sampai ke sini berapa jam je dia boleh menyambung perjalanan. Itu dinamakan dia hub pengangkutan penumpang. Jarak jauh. Belum ada lagi train komuter di situ. Jadi kemudahan selain daripada siapa yang berminat nak meronda Kuala Lumpur ni boleh tidur di hotel. Jadi pengurusan masa itu dia nampak itu yang jadi tarikan utama kepada keuntungan syarikat dia lah. Bila KL Sentral ataupun bila sistem komuter mula digerakkan tahun 1990 itu, keadaan ni dah menjadi terlampau padat sehingga dah macam huru-hara. Jadi satu usaha kerajaan untuk melegakan keadaan, dia buat KL Sentral. Jadi dengan adanya KL Sentral, fungsi stesen Kuala Lumpur ni dengan sendirinya berubah, secara automatik berubah. Dia dah tak jadi lagi hub pengangkutan penumpang. Sebab sekarang dia sudah jadi kegunaannya sekadar turun dan naik saja. Orang yang nak ke utara dah tak ada lagi train ke selatan. Train ke selatan semua masa itu dah berada di KL Sentral. Jadi utara saja yang menyambungkannya. Di sini dah tak semeriah sebelum itulah. Kalau dulu masa ada semua train bertembung di sini, susah nak digambarkan dia punya meriah dengan apa orang bawa apa ni, karipap lah, teh tarik lah, semua begitu saja kan. Jual nasi lemak, teh tarik, nasi lemak, teh tarik, tak ada lagi dah sekarang ni. Jadi di KL Sentral pun sebab dia dah moden, dia dah tak ada lagi ciri itu. Jadi fungsi dia berubah. Tapi tak ada perubahan sebab selepas Jabatan Warisan isytiharkan dia sebagai bangunan warisan, syaratnya kita tak boleh buat apa-apa tambahan, tak boleh buat apa-apa perubahan pada bangunan yang diisytiharkan sebagai bangunan warisan. Jadi kalau nak dibina juga, dia tidaklah bersifat sementara yang tak merosakkan struktur bangunan. Maksudnya kalau kita nak letakkan tu, mungkin letakkan pakai gam ke, jadi taklah pakai paku yang boleh mengembangkan kawasan tu. Jadi juruteranya, juruteranya stesen ini ialah A.B. Habak. A.B. Habak ni dia seorang Inggeris, bekerja dengan syarikat negeri Inggris Selat. Jadi dia ditugaskan untuk membuat reka bentuk bangunan ni. Sebelum dia bertugas untuk kereta api negeri-negeri bersekutu, dia lebih dulu ditugaskan di India. Jadi dia berpengalaman bertahun-tahun di India. Dia dapat tengok bangunan reka bentuk bangunan di India yang memang tak ada di tempat lain. Jadi bila dia datang sini, dia menerapkan unsur-unsur tu ke dalam rekaan dia. Jadi itulah apa yang kita tengok, dia ada menara macam bangunan di India. Ciri-ciri Mughal, ciri-ciri Moorish. Dan dimasukkan juga ciri-ciri Eropah. Kalau kita tengok pada tiang tu ada ciri Neo saya lupa. Tapi macam itulah ciri Eropah.
Jadi stesen ini unik kerana dia satu-satunya yang ada di Malaysia. Sebabnya selepas saja BHBAT selesai mereka bentuk ni, dia dipindahkan ke Hong Kong. Tapi sebelum tu dia terlibat dengan pembinaan bangunan Sultan Abdul Samad juga lah. Ada campur tangan ni sikit. Jadi kita tengok ada ciri-ciri kesamaan yang mungkin tak banyak lah dengan bangunan Sultan Abdul Samad. Jadi itulah dia kelebihan bangunan ini dari bangunan stesen yang lain. Selain dia punya bangunan dia yang besar, luas. Okey, keluasan bangunan ni saya tak ada data. Berapa tingkat, berapa bilik hotel pun saya tak ada data. Tapi mungkin 100 lebih lah bilik. Tapi data yang tepat saya tak ada. Data keluasan stesen ni saya tak ada. Mungkin dalam 3-4 ekar macam tu lah. Tapi itu mungkin, itu saya bukan data itu agak saya. Saya tak dapat nak menyimpan ni, tak dapat sampai pada saya data tu. Jadi saya rasa saya dah beri penerangan yang ringkas, tapi saya kata menyeluruh. Cuma kalau ada soalan, Cik Zainuddin boleh ulangi nama Cik Zainuddin sekali lagi? Sorry. Nak saya ulang lagi? Yes. Okey, tak apa tuan. Hanya nama saja. Okey. Ya. Bukan yang lain. Zainuddin Abdul Rahman. Ada lain soalan? Bukan ulang kan? Jangan minta ulang. Ada soalan lagi? So apakah cadangan yang kamu akan bagi kepada Okey, tak apa. Cadangan maknanya akan datang untuk ini, untuk stesen ini kepada dia tadi sudah ada isytiharan Jabatan Warisan. Jadi kita terpaksa patuhi syarat-syarat itu. Kita tak boleh buat bangunan baru di dalamnya. Kalau ada pun dia bersifat macam letak-letak saja. Tapi macam mana pun urusan ambil langkah proaktif juga. Cuba juga, contoh macam ada satu klinik di dalam tu. Jadi itu tak merosakkan, tak menjejaskan bangunan. Jadi bila masa kalau tak dibenarkan boleh dibuka. Itu satu. Okey, jadi berkait dengan soalan dia ni, apa yang pelajaran buat ni, dia bagi satu tajuk bangunan sejarah ni, ini memang tajuk yang tepat. Cuma saya pun tak tahu. Saya pun tak tahu sebab anak saya PG3 tahun lepas. Kalau dia PG3 tahun ni, saya tahu tajuk ini. Dan dia orang pertama saya briefkan. Kemudian ada setengah tu baru tahu ini stesen Kuala Lumpur. Setengah tu banyak ramai yang telefon saya, mana stesen Kuala Lumpur. Jadi kalau tak ada tajuk ni dalam punya tugasan, awak takkan cari stesen ni. Tapi lepas ni saya percaya awak akan datang lagi. Awak nak try naik komuter, awak nak try naik ETS pergi ke mana? Ke Ipoh ke, itu dekat, pergi ke Padang Besar. Satu hari boleh balik. Pergi pagi balik petang, malam sampai sini. Itu keuntungan adanya program macam ni. Kan, tapi kena lebih dari Kementerian Pelajaran nak buat. Jadi satu lagi bagus saya pun dalam suara. Malam ni mungkin saya tak ada suara. Okey, tak apa. Dia tak beruntung awak semua anak-anak. Okey, tak menjawab soalan tadi. Itu saja. Okey, masih. Ini lagi kecil.